Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم. Syukran jazilan sidang penonton yang budiman, yang baik hati, yang sabar menunggu rancangan dan siaran ini. Mohon maaf sedikit kelewatan, kita memberi peluang pada guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki dengan daurah adab-adab puasa dan adab-adab membaca Al-Quran beliau. Alhamdulillah dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan guru kita ini yang sangat kita kasihi, kita cintai ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesihatan yang berpanjangan, ditambahkan keberkatan umur dan ilmunya. Kembali keberkatan itu kepada kita semua, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan beliau, orang-orang yang saleh di negeri akhirat nanti, Allahumma amin. Hari ini hari yang kedua akhir sebelum esok kita akan khatamkan pembacaan kitab dan kupasan kitab ringkasan fiqh puasa. Hari ini kita akan bicarakan 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Bermaksud kalau mereka tak berpuasa pun tidak masalah, tidak haram, sebab mereka memang dibenarkan oleh syarak. Ada 9 kumpulan itu. Cuma sedikit menambah, dulu kita bicarakan ketika buka puasa tu kita sunat untuk makan ratab dahulu. Apa dia ratab? Kurma yang basah, yang setengah matang, warna kekuning-kuningan, sebegitu, coklat tapi tak kuat, dimakan dan makan dengan jumlah yang ganjil. 3 biji boleh, 5 boleh, 7 boleh, begitu. Kalau tidak ada ratab, kita katakan hari itu tamar, iaitu kurma yang kering. Tapi sebelum tamar ada namanya busrun. Busrun ini tamar ataupun kurma yang berwarna hijau. Nah, kalau ada, tak ada juga, baru kita makan tamar. Apa dia tamar? Adalah kurma yang kering. Tak ada juga, baru kita minum air. Air itu pun ada kategorinya. Kalau boleh air zam-zam. Air zam-zam ini sangat barakah sekali. Sama ada air yang dibawa oleh tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru balik daripada haji ataupun umrah, yang itu diminum. Tak pun yang dijual di pasar raya ataupun di kedai-kedai, silakan saja, airnya sangat barakah. Kalau tidak, air biasa pun tak mengapa juga. Barulah selepas itu makan hulwun. Apa dia hulwun? Sesuatu yang manis tapi tak dimasak. Contoh kismis, contoh madu. Bila tak ada juga hulwun, baru makan halwa. Apa dia halwa? Makanan manis yang dimasak. Contoh manisan, apa lagi yang manis-manis, pengat pisang, bolehlah pawut, asalkan dia manis-manis gitu. Baik. Sebahagian ulama bagi petua, ini bukan fatwa, sekali lagi petua, sebelum dan selepas makan kita cicipkan garam. Sebahagian mengatakan dengan jari ini, wallahu alam, jari tengah ni, wallahu alam. Jari mana-mana pun tak apa, ambil sikit, cicip kat sini, baru kita makan.
Selepas makan ambil lagi sikit baru kita basuh dan sebagainya. Kenapa ni? Kata ulama, amalan ini sangat baik sekali mencicipkan sedikit garam sebelum dan selepas makan, sebab garam itu sendiri qil dikatakan ubat kepada 70 penyakit, termasuklah kusta, termasuklah sakit perut, sakit gigi yang lain-lain. Ini disebut oleh guru kami Al-Habib Sayyid Muhammad Amin Ibn Idrus Al-Husaini dalam kitab beliau Al-Adab. Demikian beliau mengajar kami, dan ini ulama-ulama juga beliau nukilkan pandangan-pandangan ulama. Kalau kita bimbang, contoh kan kita insya-Allah dengan izin Allah 3 hari lagi ataupun 2 hari lagi kita akan berpuasa insya-Allah. Esok kan hari Khamis. Kalau tidak ada apa-apa, kemungkinan hari Jumaat kita tengok dulu ru'yatul hilal dan tengok dulu hisab dan tengok pengumuman penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu insya-Allah. Baik. Antara amalan untuk supaya makanan itu barakah, tambah lagi kalau kita jemput tetamu datang ke rumah, takut-takut makanan tadi tu tak cukup. Antara amalannya ialah ketika nak hidangkan ataupun ketika memasak ataupun mengacau makanan tu pun boleh juga, ataupun ketika nak hidang pun boleh juga dibaca 7 kali, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini sebenarnya ayat Al-Quran, tak ingat saya sekarang ayat yang keberapa. Inna hadza la rizquna, sesungguhnya inilah rezeki yang diberikan Allah pada kami, ma lahu min nafad, tidaklah ada padanya kebinasaan, insya-Allah akan sentiasa cukup. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, baca 7 kali. Kemudian barulah dibaca sekali bismillah Allahumma a'zim fihil barakah. Ya Allah, dengan nama Allah, a'zim, Allahumma, ya Allah, a'zim, banyakkanlah, besarkanlah, fihi, pada makanan tadi, hidangan tadi, barakah. Contoh ya, saya ada tetamu, Ustaz Syafi'i, Ustaz Sahih, Ustaz Zahir, ramai-ramai mai, saya pun nak serve ni, nak hidang, ini dapur. Jadi sebelum nak hidang ni, pegang dulu kah, depan ni pun tak apa. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tak pai bukan depan pun tak apa. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bismillah Allahumma a'zim fihil barakah. Baru bawa. Silakan Ustaz Zahir. Gitu ya. Naam. Ini petua, mudah-mudahan ada keberkatannya insya-Allah. Nanti ketika buka puasa nanti kan macam-macam makanan duk ada. Lagu mana nak makan? Hak mana dulu kita ambil? Ini aturan daripada salafus salih dan diturunkan kepada kita. Alhamdulillah, guru kami turunkan kepada kami, saya turunkan pada tuan-tuan insya-Allah. Kerana mengikut orang-orang yang saleh, insya-Allah akan ada kebaikannya. Insya-Allah, mudah-mudahan. Makan buah-buah dahulu. Makan buah, apapun buah makan dahulu. Kemudian baru makan nasi. Makan sikit nasi, jangan habis pinggan. Makan sikit, baru makan daging. Habis makan daging, baru makan yang manis-manis. Semula ya, makan apa tadi? Buah-buahan sikit, jangan habis. Makan sikit dulu. Kemudian baru makan nasi. Orang tua selalu ajak kita, ambil 3 kali dulu dengan 3 jari ni. 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru kita makan. Kemudian barulah makan daging. Ayam tak apa, daging pun tak apa, ikan pun tak apa, boleh asalkan daging saja. Barulah makan hak manis-manis. Nanti balas dengan apa, krimo apa tak tahu. Dan lagi yang lain-lain. Baik. Kenapa? Ajib hadirin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kena ada kitab ni dekat rumah. Apa kata beliau? Cuba lihat. Dalam Al-Quran Allah sebut buah-buahan dahulu, baru Allah sebut daging. Kenapa? Subhanallah. Nanti di hari akhirat
dalam surah, selalu tuan-tuan baca surah Al-Waqi'ah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah, dan buah-buah daripada apa yang mereka pilih. Ni dalam syurga, Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum, mudah-mudahan kita semua masuk syurga ya Allah, Allahumma amin. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang apa mereka pilih buah tu. Barulah wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung daripada apa yang mereka inginkan. Bukan mereka pilih tu, mereka inginkan. Kenapa Quran sebut mimma yashtahun? Ishtaha ataupun yashtahi, terangin lagu ni, bukan saya nak. Kalau saya nak benda dah ada depan mata. Ini luar biasa. Ini luar biasa ahli syurga Allah. Whatever you want, whatever you will, whatever you desire, apa yang kita nak, hak tu mai. Contohlah kan, tak ada pun daging burung. Tak rasa nak makan daging burung puyuh, contoh, bung, seketui duk ada depan ni. Allah. Hebatnya ya Allah, ya Allah. Sebab itu dalam syurga semuanya automatic. Nah, kenapa? Apa yang terangin saja dia mai. Allah. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Daripada ayat ini yang nantinya ahli syurga, Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum, dikurniakan oleh Allah, maka itulah kata ulama istinbat. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan makan buah-buahan dahulu, baru makan daging ataupun ikan ataupun yang lain-lain. Cantiklah tadi mengistinbatkan daripada ayat wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ini fakihah, buah dahulu. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging, di sini sebut daging burung, maka ulama istinbat daging apa pun tak mengapa. 6. Sebab itu di dalam kitab Asnal Matalib, kitab ini sangat hebat dan sangat dirujuk oleh para alim ulama, terutama sekali dalam bab fiqah, yang dikarang oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari, sedikit hadirin alhamdulillah al-faqir, sempat pergi ke Mesir ketika menziarah Imam Syafi'i. Subhanallah, sebelum masuk ke makam Imam Syafi'i di masjid tu ya, sebelum ada satu pintu nak masuk ke makam Imam Syafi'i, di sebelah di sini. Tak jauh mana ada satu tingkap. Kalau kita buka tingkap tu, di situlah kuburnya siapa? Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau disebut dengan Syekh Bainal Hajarain, Syekh di antara dua hajar. Hajar maksudnya batu. Kenapa? Muammar, kerana umurnya panjang, sehingga sempat belajar dengan dua orang guru yang bernama Hajar. Sempat belajar dengan guru yang bernama Hajar, dan sempat menjadi guru kepada orang yang bernama Hajar. Siapa tadi? Syekh Zakaria Al-Ansari. Guru beliau adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis kitab Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari yang sangat terkenal itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kerana umur beliau panjang, beliau pula jadi guru kepada Al-Imam Syekh Ibnu Hajar juga, tapi Al-Haytami, yang meninggal pada tahun 974 Hijriyah. Oleh kerana gurunya bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, anak muridnya bernama Al-Imam Ibnu Hajar juga, tapi Al-Haytami, maka diapit oleh dua Hajar. Hajar maksudnya batu, maka Syekh yang sangat mulia ini dipanggil dengan nama, ini nama kunyahnya, Syekh Bainal Hajarain, di antara dua batu. Masya Allah. Dalam kitab beliau yang sangat terkenal bernama Asnal Matalib, apa kata beliau? Dianjurkan, disunatkan orang yang makan, dahulukan dulu makan buah-buahan, kemudian baru makan daging, kemudian sesuatu yang manis. Dan dia bagi tahu illah, sebab kenapa didahulukan buah-buahan, kerana paling cepat dicerna, di dalam perut dicerna, maka sewajarnya buah-buahan diletak di bahagian perut paling bawah sekali. Itu yang kita tak sakit perut tu. Masya Allah, tabarakallah. Pasal dia cepat dicerna. Bila cepat cerna, dia pergi bawah dulu.
barulah hak lain, barulah Allah. Begitu ulama-ulama sebut. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kalaulah kata kita makan dan ada buah, lagu mana? Makan buah dan keadaan makan tu lagu mana? Mari kita tengok, ada 3 disebut oleh Al-Imam Al-Ajhuri. Nak tunjuk, ya Allah, ulama-ulama ni hadirin, sampai tu depa kaji, walaupun tak ada dalam Quran, walaupun tak ada dalam hadis. Sebab itu masya-Allah, tabarakallah, ulama-ulama ni sangat luar biasa. Walaupun tidak ada dalil daripada Quran, walaupun tidak ada dalil daripada hadis, tapi mereka mengistinbatkan mengikut kaedah Al-Quran, mengikut kaedah hadis. Sebab itu ikutlah para alim ulama yang benar, kerana mereka itu sangat faqih. Apa dia faqih? Faqih itu yang sangat mendalam ilmu agamanya, sebab itu disebut faqih. Dan mereka mendalami ilmu fiqh. Orang yang mendalami ilmu hadis dipanggil muhaddis. Orang yang mendalami ilmu qiraah, bacaan Al-Quran, mereka dipanggil qari ataupun muqri. Orang yang mendalami ilmu nahwu dipanggil nahwi. Orang itu ahli nahwu, jamaknya nuhat. Orang yang alim bab tafsir Al-Quran dipanggil mufassir. Orang yang alim dan menguasai ilmu kesufian, mereka dipanggil sufi, kalau mereka juga menjalani kehidupan kesufian. Orang yang membidangi bidang fiqah itu dipanggil faqih, sebab mereka itu sudah sampai ke tahap mujtahid dan ada malakah fiqhiyah, menguasai peraturan, kaedah, cara-cara yang ada di dalam fiqh itu sendiri. Bukan senang. Sebab itu fiqh itu berasal daripada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sebab ilmu fiqh itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, iaitu satu ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah yang berkaitan dengan hukum hakam syarak al-fi'liyah, yang praktikal. Yang tidak praktikal, umpamanya dari segi i'tiqad, itu ilmu aqidah. Yang tidak praktikal tapi dari segi hati, itu namanya ilmu tasawuf. Tapi yang praktikal, yang ada pergerakan, ada sebutan, ucapan, itu namanya ilmu fiqh. Jadi fiqh itu adalah al-ilmu, satu ilmu bil ahkami syar'iyyatil fi'liyyati, dengan hukum-hukum hakam syarak daripada Allah yang bersifat praktikal, al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil hukum hakam ni tadi daripada dalil yang tafsil. Kata ulama, dalil yang tafsil adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bermakna fiqah itu berasal daripada Quran dan hadis, difahami oleh alim ulama, barulah keluar hukum. Begitu. Jadi sama ada Quran hadis itu qat'iyyu thubut, qat'iyyu dilalah, ataupun qat'iyyu thubut dhanniyyu dilalah. Ini bahasa-bahasa hukum ya, difahami oleh orang sebegini. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu orang yang faqih banding dengan muhaddis, faqih lebih hebat lagi. Kenapa? Orang yang faqih menggunakan hadis, menggunakan Al-Quran, lalu mengeluarkan hukum. Orang yang faham bab hadis belum tentu boleh mengeluarkan hukum. Sebab itu sealim-alim yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak berani beliau untuk mengeluarkan hukum. Banyak beliau berpegang kepada Al-Imam Ibn Hajar. Baik, Al-Imam Ibn Hajar, beliau tidak berani buat mazhabnya sendiri. Beliau adalah Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani baik, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami baik. Sama juga Al-Imam Al-Bukhari, sealim-alim Al-Imam Al-Bukhari, qil, disebut di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra karangan Al-Imam Tajuddin As-Subki, beliau mengatakan Al-Imam Al-Bukhari madhabnya adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Begitulah ulama-ulama muhaddis yang lain bermadhab. Itulah hadirinnya, masya-Allah, hebatnya yang 4 orang imam tadi mengambil hadis yang sangat banyak, ayat Al-Quran yang sangat banyak, diambil istinbat, mengeluarkan hukum yang satu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati 4 orang imam yang sangat
mulia ini Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah, Al-Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Alim Quraisy Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nasir Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Baik, Al-Imam Al-Ajhuri mengatakan kalau makan buah, tengok keadaan dia sebelum makan nasi ni, makan buah tembikai atau buah tin, wattini wazzaitun, buah tin tu. Makan dulu sebelum makan nasi, makan buah tembikai atau buah tin. Satu. Ketika makan nasi, nasi ni kan makan. Ketika makan tu nak makan buah, boleh lah? Boleh. Buah apa tu? Buah pisang ataupun buah apple. Bolehlah beli nanti Masya Allah, terus praktik tengah hari lagi, terus praktik. Lepas makan baru kita makan buah anggur atau buah delima. Kenapa? Sebab buah tembikai ataupun buah tin dia tu ringan, sebab dia tu macam ayak tu kan, tambah lagi dia manis, kemudian sangat baik untuk perut yang kosong. Yang kedua, ketika makan nasi, buah pisang ataupun buah apple sebab dia ringan. Kemudian lepas makan nasi, buah anggur atau buah delima sebab zat dia tu masam. Bila masam tu dia membantu dalam proses pencernaan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, mari kita lihat dan kita bincangkan tajuk kita hari ini, iaitu pada muka surat 29 sama-sama 9 kumpulan orang yang boleh berbuka puasa. Saya ambil ni betul-betul daripada guru kita, iaitu Buya Yahya hafizahullahu wa ra'ahu wa hamahu wa akthar min amthalihi. Beliau sebut ini dalam YouTube. Saya bila dengar dan menarik, mudah dihafal 9 ini, lalu saya buat bentuk sebegini. Gitu ya. Baik. Beliau kata ini fiqh praktis, senang untuk kita faham dan hafal. Memang betul. Kita kalau faham ini mudah sangat dihafal. Contoh, kanak-kanak dengan orang gila. Kenapa kanak-kanak dengan orang gila? Sebab kan orang gila macam kanak-kanak. Masya Allah, dia satu kan. Yang kedua, cuba lihat, sakit dengan orang tua. Sakit dengan orang tua. Kenapa orang tua diletak dengan sakit? Sebab biasanya orang tua tu sakit. Ajib kan? Barulah nombor berapa? Nombor 5 dengan 6, haid dan nifas. Kenapa? Sebab ia melibatkan darah. Kemudian baru yang melibatkan perempuan, hamil dan menyusu, 7 dan 8. Barulah satu yang dia seorang saja, tu namanya musafir. Saya dok rasa kalau tak tengok ni pun boleh faham, boleh hafal satu semua tapi nak kena sebut mula-mula tu kena betul Jangan mula-mula ada mula-mula gila. Allah, janganlah lagu tu. Kanak-kanak dulu mula-mula perempuan menyusu, betul lah tu, tapi kita nak biar sekuens dia cantik Cuba. Pertama, kanak-kanak dan orang gila, betul. Yang kedua, sakit dan orang tua, betul. Kemudian haid dan nifas. Kemudian hamil dan menyusu, haklah. Murtad, dah tu cerita lain. Musafir, boleh Baik, murtad tu cerita yang membatalkan puasa. Ingat lagi tak lagi membatalkan puasa. Cek balik semula kemudian. Baik, mari kita lihat satu-satu. 9 kumpulan ini mereka boleh kalau tak puasa. Maksudnya kalau mereka nak berpuasa, puasa dulu, tak larat baru buka puasa. Lagu tu. Begitu cara dia Baik. Contoh kanak-kanak ni boleh kalau tak puasa. Apakah bermakna tak boleh puasa? Tak, silakan puasa. Tapi kalau tak puasa boleh tak? Boleh. Kerana itu kanak-kanak kalau dia puasa sah. Asalkan dia yang kita sebutkan dahulu baligh, aqil, semua sekali tu ya. Mukallaf, baligh, aqil, mumayyiz, yang itu. Baik. Kanak-kanak yang belum mukallaf ni macam mana? Hadirin, mari kita lihat. Orang yang belum mukallaf, orang ini kita dah sebut mukallaf hari itu kan. Tanda-tanda orang itu mukallaf, pertama sekali bermimpi. Dalam manut at-taklif ini, iaitu aqil baligh,
dalam bab mukallaf, aqil baligh salah satu daripada syarat mukallaf. Tapi untuk kanak-kanak nak tahu dia mukallaf ataupun tidak, satu, dia bermimpi, lelaki dengan perempuan. Sama ada anak kita lelaki ataupun perempuan, dia bermimpi apa? Mimpi bersetubuh. Esok harinya mereka keluar air mani. Baik. Biasanya lah kalau ikut istiqra' Imam Asy-Syafi'i, yang perempuan itu cepat. Sekitar 9 tahun itu dah keluar air mani. Kalau yang lelaki itu boleh mencapai 15 tahun. Gitu, selalunya gitulah. Kadang-kadang 12 tahun. Tapi yang perempuan selalunya 9 tahun. Selalunya. Tapi kadang-kadang sampai 12 tahun pun ada juga. Ni keluar air mani ni bukan haid. Haid kita dah cerita 9 tahun lah itu. Kalau yang lelaki 15. Biasanya begitu. Tak pun 12 tahun lelaki. Perempuan 9 tahun. Lelaki 12 tahun dah keluar air mani. Gitu. Tapi lelaki kalau tidak pun 15 tahun itu. Itu satu. Yang kedua, perempuan haid. Haidnya paling awal umurnya berapa? Ingat itu. 9 tahun qamariyah ataupun hijriyah, tolak 16 hari. Sudah panjang kita ceritakan tentang haid tadi itu. Kemudian, kalaulah lelaki dan perempuan, anak kita itu tak pun mimpi, satu. Yang perempuan tak pun keluar haid, dua. Macam mana? Tunggu umur 10 tahun, tak ada juga 11, tak ada juga dua tanda ni 13, tak ada juga 14, ada juga masuk umur 15 tahun, sama ada keluar air mani ataupun tidak bagi kedua-duanya, ataupun haid ataupun tidak bagi yang perempuan, tetap mereka sudah jadi mukallaf. Jadi ketika umur 15 tahun hijriyah, umur 15 tahun hijriyah, maka wajiblah mereka itu berpuasa. Boleh? Tidaklah, tak adalah lagi yang namanya kategori kanak-kanak. Itu satu. Yang kedua, kita dah sebutkan kanak-kanak walaupun tak wajib berpuasa, dan mereka boleh kalau tak berpuasa, tapi tetap umur berapa tahun? 7 tahun kita suruh mereka berpuasa. Tak mereka mau, jangan dipukul. 8 tahun tak mau juga, jangan pukul. 9 tahun tak mau juga, jangan pukul. 10 tahun tak mau juga, baru kita pukul, tapi pukul yang mendidik. Qiyas dengan solat sudah kita bicarakan. Yang kedua, orang yang gila. Ni gila betul-betul. Kalau jangan buat gila. Ini memang gila betul-betul. Orang tu memang ada penyakit lagu tu, membatalkan puasa. Malah orang ini boleh kalau berbuka puasa. Yang ketiga, sakit. Sakit ini sakit yang tidak mampu berpuasa mengikut satu, doktor Islam yang fiqah, yang boleh dipercayai. Yang kedua, mengikut pengalaman sendiri. Orang yang sakit lah, dia yang tahu dia sendiri. Sesak nafas, letih, dia sendiri tahu. Kalau dia duk rasa, kalau dia boleh meneruskan puasanya, lalu mudarat sakitnya itu, boleh dia berbuka puasa. Kalau setakat pening kepala, jangan terus buka puasa, tak boleh. Pasal belum ada lagi syarat-syarat yang membolehkan orang yang pening kepala itu, sakit kepala, buka puasa, kecuali syarat yang sudah kita sebutkan hari itu. Ingat lagi, kalau berpuasa jadi mudarat, kalau berpuasa akan mematikan salah satu anggota badannya ataupun organnya, kalau tak boleh membawa kepada maut, kematian, dan boleh melambatkan sembuh. Itu antara-antara yang syarat sudah kita sebutkan. Baik, seterusnya dah tua sangat-sangat, yang tidak mampu berpuasa. Ada juga orang tua tapi dia mampu berpuasa, umur 80 lebih, Masya Allah, tapi steady lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ramai orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita umur 90 lebih, macam umur 60 lebih. Orang 60 lebih pun tak apa nak larat. Contoh, ada yang umur di sebelah Balkan tu, umur mereka panjang-panjang, 100 lebih pun ada, boleh duk berpuasa lagi. Hak tu walaupun dia tua, tetapi dia mampu berpuasa. Yang sakit tadi tu, walaupun dia muda, kalau sakit memang tak boleh, dibenarkan untuk tidak berpuasa. Baik, kita lihat haid dan nifas, itu sudah jelas untuk kita
perbahaskan, sudah dibahaskan hari itu. Kemudian hamil dan menyusu ini panjang ceritanya, sedikit panjang, nanti kita akan tuntaskan pada sesi yang kedua nanti. Dan yang bermusafir itu yang ke umur itu yang ke-9. Yang menyusu maksimum bayi umur 2 tahun. Kalau dah 3 tahun tu bukan bayi lagi, maksud kata bukan boleh lagi untuk dia menyusu. Nah, maka yang menyusu itu umur dia 2 tahun maksimum. Hadirin, kita berhenti dahulu sekitar dalam 5 minit. Lepas ni kita akan sambung lagi insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Bermaksud kalau mereka tak berpuasa terus pun boleh, ataupun kalau mereka berpuasa dahulu, tengah-tengah puasa tu rasa sakit contohnya, maka tak berpuasa. Itu dibolehkan. Baik, 9 tadi kanak-kanak, maksudnya yang belum baligh, orang gila, orang sakit, orang tua, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak sendiri ataupun anak orang lain, dan musafir. Mari kita lihat sedikit pada orang yang sakit. Sudah kita sebutkan sakit yang tidak mampu berpuasa mengikut doktor Muslim yang fiqah dan diri dia sendiri. Itu satu. Orang ini juga orang yang tidak ada harapan sembuh. Termasuk orang yang sakit, dia ada harapan sembuh ketika dia berpuasa, rasa sakit contoh, dia boleh puasa kan, boleh ada harapan sembuh tu sebenarnya. Tapi dia tak larat nak berpuasa, boleh kalau dia berbuka puasa. Ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, contoh atuk kita umur 80 tahun duk sakit terbujur di katil sahaja. Jadi orang lagu ni dia kalau tak berpuasa pun tidak haram hukumnya. Nanti kita akan bicarakan macam mana ustaz puasanya nanti, qada ke tak, fidyah ke tak, berganda ke tak, nanti kita akan bicarakan. Baik. Di dalam kitab Nailur Raja dan kitab Zainul Talib, kalau ada pekerja yang itulah satu-satu pekerjaannya dan pekerjaannya ini sangat berat,
maaf ya, umpamanya buruh binaan yang kena cahaya matahari yang berat sangat-sangat, ini menjadi masyaqqah, susah sedikit untuk dirinya berpuasa. Orang sebegini dikategorikan macam orang yang sakit berpuasa juga. Apa maksudnya? Orang yang sakit ketika berpuasa, mula-mula kan dia sakit, tapi dia puasa juga. Diteruskan sampai pukul 12, lagu mana tak tahu, sakit dia jadi makin melarat, jadi makin sakit, dia ada rasa. Ketika itu boleh dia buka puasa. Sama di dalam kitab Nailur Raja dengan Zainul Talib, orang tadi ni pekerja yang bekerja berat dengan terjemur di tengah panas umpamanya, dan pekerjaan tak tengah panas pun mungkin terlalu berat dan memerlukan tenaga yang bukan sedikit, dan dia terlalu haus sangat-sangat dan terlalu lapar sangat-sangat. Kalau dia tak makan, dia tak minum, memudaratkan dirinya. Orang ini kategorinya sama dengan orang yang sakit berpuasa. Di ketika dia tak larat dah, boleh dia buka puasa. Tapi syarat, pekerja yang tadi tu, yang tak sakit tadi tu, kuat. Kalau tak kuat, mana mungkin dia bekerja kan. Tapi orang sebegini tak boleh terus pagi, terus minum dan buka puasa, hukumnya haram. Macam mana? Malam tu berniat macam biasa, pagi tu dia berpuasa, dia bekerja sampailah satu tahap, katalah pukul 12, katalah itu ghalibnya, kerana cuaca sangat panas ketika itu. Lalu dia tak tahan dah, kalau tak makan tak minum, terlalu haus dan lapar ni, boleh memudaratkan dirinya. Di ketika itu baru dia boleh buka puasa. Boleh ya, bukan senang-senang daripada awal pagi yang sejuk itu terus buka puasa, tak boleh. Walaupun memang dia bekerja buruh binaan di jalan raya umpamanya, di sektor pembinaan dan sebagainya, tapi tetap dia kena puasa di ketika ada illah. Illahnya apa? Masyaqqah. Masyaqqahnya apa? Masyaqqahnya tadi penat bekerja, kalau tidak makan boleh memudaratkan, tidak boleh minum boleh mengancam nyawa, maka dibenarkan ketika itu makanlah macam biasa. Kemudian wajib dia qada ketika di luar Ramadan nanti. Itu satu. Yang kedua, di dalam kitab Nailur Raja juga, ini untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang ada kuasa, bukan sakit pun, sihat. Dia menuai padi kerjanya di kampung-kampung. Contoh dia kerjanya memetik buah kurma ataupun membajak sawah. Boleh tak dia berbuka puasa? Boleh, dengan syarat. Satu, pekerjaan itu tidak boleh ditunda ke bulan Syawal. Kalau ditunda pekerjaan itu ke bulan Syawal, padi itu akan rosak, hasil mahsulnya itu akan binasa, tak elok dah. Dia kena kerja juga waktu bulan padi itu diusahakan juga pada bulan Ramadan pula siang, itu tak boleh ditunda ke Syawal. Satu. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pada waktu malam. Kalau waktu malam tak ada spotlight macam ni, tidak ada yang meneranginya, kemudian payah pula nanti tempat kawasan yang berbecak dan sebagainya, tak boleh nak tengok dengan elok. Jadi dikerjakan juga pada waktu siang, tak boleh malam. Syarat yang kedua. Tiga, akan menyebabkan kerugian yang banyak kalau tidak diusahakan siang ataupun di bulan Ramadan. Maka dengan tiga syarat ini bolehlah orang tadi itu, kalau dia membajak di sawah ataupun bekerja menuai padi ataupun memetik buah kurma, bolehlah dia berbuka puasa ketika itu. Tapi syarat macam tadi jugalah, pagi-pagi jangan terus buka puasa, tak di ketika dah tak larat. 6. Baik, mari kita lihat yang ke-9. Musafir hendaklah sampai 2 marhalah dan lebih. Dalam kitab yang kita bacakan dan guru kita sebut khilaf ulama, tapi yang sudah kita sebutkan hari itu 82 km. Ada yang kata 85. Bermaksud kalau nak guna pendapat 82 pun boleh jugalah, sebab sudah ada ulama yang berfatwakan sebegitu, kita ikut ulama sahaja. Tapi kalau untuk ihtiyat, ambil 85. Ihtiyat lagi, ambil lagi 90. Itulah, tengok keadaan masing-masing. Baik. Tapi musafir itu jangan musafir yang maksiat. Kalau musafir maksiat tidak boleh untuk
rukhsah, mendapat rukhsah boleh buka puasa. Nah, baik. Ada syair nazam menyebutkan 6 golongan yang boleh buka puasa. Nah, siwa sittin wa fihinnal qada'u idza ma sumta fi ramadhan sumhu wa ha'un thumma 'ainun thumma ra'un fasinun thumma mimun thumma shinun. Itu. Apabila engkau berpuasa di bulan Ramadan, maka puasalah, melainkan 6 orang, dan kerana itu hendaklah diqada. Yang 6 ni tadi kita sebut 9 kan. Ini dalam ni disebut 6 sebab yang 3 lagi tu ada kaitan dengan yang 6 ini. Mereka itu shin. Siapa dia shin? Sehari kita habaq sebab dia bagi rumus saja. Mula-mula orang yang boleh buka puasa itu adalah shin, huruf shin, kemudian mim, kemudian shin. Mula-mula apa tadi? Sin, mim, shin. Tu nah. Kemudian ha, ain, ra. Masya-Allah. Apa dia tu? Yang shin mim tu apa tu? Mula sekali tadi apa dalam nazam yang sebut sin kan? Sin itu adalah musafir. Dia ambil huruf sin tu musafir, ambil sinnya tu musafir. Sudah kita sebut tadi kan. Yang kedua mim maridun orang yang sakit. 6. Shin shin tu syaikhun haramun, iaitu orang yang terlalu tua. Syaikh haram, sangat tua. Kemudian hamil tu orang yang mengandung, hamil sebab dia membawa, hamil tu bawa apa? Bawa baby. Kemudian ain, iaitu atashan, orang yang terlalu haus, atashan. Kemudian ra, murdiah, iaitu perempuan yang menyusukan anak. Itu ya, ada apa tadi yang ada 6 disebut di sini, iaitu musafir, marid, syekh al-harim, kemudian hamil, kemudian an-atashan, kemudian murdi'atun. Baik. Selesailah perbahasan kita 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Mari kita lihat pada muka surah 30 sama-sama. Hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Macam tadi juga, tapi dikelaskan dalam kumpulan yang tersendiri. 1. Wajib dia buka puasa, iaitu orang haid dan nifas. Walaupun dia nak juga dah tak boleh, nak buat macam mana. Ini hukum syarak. 1. Yang kedua, harus jaiz. Maksudnya nak buka puasa silakan, nak meneruskan puasa silakan. Iaitu 2 kategori, orang yang musafir dan orang yang sakit. Musafir ini dilihat, kata ulama sebegini, kalau musafir itu taklah berat sangat, tidaklah teruk sangat, pendapat yang kuat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, elok dia berpuasa sebab bukan payah sangat. Kita ambil dalam keadaan sekarang kita ni lah, naik kereta, subhanallah, kan ada aircon, kuat lagi aircon tu, kita pula kesejukan dibuatnya, walaupun perjalanannya jauh berjam-jam, tapi aircon, jalannya elok, kereta kita pula baru, Allah, tak dan dengan bawa-bawa ni lah, sampai dah maghrib dah pun. Bandingkan orang zaman dahulu yang kenderaannya kenderaan unta, terpaksa melalui padang pasir yang berdebu, kemudian nak kena turun lagi nak cek ikatan dekat unta tu. Khawdaj ni adalah kemah kecil yang ada di atas unta tu namanya khawdaj. Nak kena tengok lepas 1 jam perjalanan ada sengit ke, ikatan tu ada terlepas ke, kemudian bagi kuda, bagi unta lagi minum, kita pula nak minum juga, kena atok debu-debu baru semua, kan payah tu, masyakkah. Tu yang disebut kalau musafir dalam keadaan sebegitu bolehlah kalau tidak berpuasa. Nak lagi orang naik kapal terbang, tak ada apa, naik kapal terbang, naik baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maulah senyum.
Sunatnya kan ni siapa naik kenderaan ni, naik motosikal baik, basikal pun baik, kereta, van, termasuk apa nama naik kapal terbang, senyum. Dia senyum tu, sunah senyum tu. Baik. Lena tu Allah sampai ke kucing terus, daripada KLIA sampai kucing 1 jam 45 minit. Masya Allah, dengan aircon, dengan suasana, tak ada jam, tak ada apa. Tengoklah, bangkit bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, bangkit alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau lagu ni eloklah kalau berpuasa. Itu pendapat kuat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Baik, orang yang tidak wajib buka puasa dan tidak wajib dan malah tak harus, ni orang gila betul. Baik, yang akhir haram dia buka puasa, mesti dia teruskan puasa juga. Orang yang menunda-nundakan, qadanya jangan. Kalau tak nanti apa, dah lah dia terhutang puasa dia dengan qada, ni nak pula juga tak puasa, ni bertambah-tambah lah lagi ni. Tu baik. Itu ada 4 kategori hukum orang yang tidak berpuasa. 1, wajib dia tidak berpuasa. Yang kedua, terpulang, puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Yang ketiga, memang tak ada kena hukum apa-apa lah, pasal dia gila. Yang keempat, haram kalau dia buka puasa. Baik, mari kita lihat imsak pada muka surat 31. Ni sebenarnya saya dah sebutkan di awal sekali siri pengajian kitab kita ini. Kita ulang balik supaya lebih jelas. Bila kita sebut perkataan imsak, yang termasuk dalam fikiran kita ni satu je, apa dia? Tahan. Apa dia? Berhenti. Dia macam break. Dia macam break. Sebab itu guru kita sebut puasa tu macam imsak. Puasa tu kan disebut imsak kan. Kenapa dia macam break? Jangan terlebih sangat cakap, dia ada break. Jangan terlebih sangat buat sesuatu, break. Gitu. Jangan lara sangat, break. Jadi puasa tu membreakkan kita, jangan sampai terluncur sangat sampai berbuat maksiat, dari segi perbuatan, dari segi perkataan, lebih pun jangan. Dia ada break. Tu maksudnya takwa yang ada pada puasa itu. Jadi puasa kerana dia boleh membreak, maka boleh kawal diri kita jangan berlebihan berbuat sesuatu yang harus, yang boleh. Tambah lagi break, jangan terus buat sesuatu yang haram. Maka nanti kalau orang dapat pastikan dirinya sentiasa membreak dirinya itu dalam kehidupan, selalu break. Maksud yang harus pun jangan berlebihan, yang haram itu jangan dibuat sama sekali. Dia membreakkan dirinya itu, maka dapatlah dia nanti natijahnya la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Itu la'allakum tattaqun tu untuk kita sebenarnya. Untuk Allah tidak ada la'alla. Kalau orang yang buat sebegini pasti dia akan bertakwa. Naam. Pertama sekali, imsak yang difahami dengan tidak boleh makan dan tak boleh minum dan wajib qada. Mari kita lihat ya. Muka surat berapa ni? Muka surat 31. Dia tak boleh makan, tak boleh minum dan wajib qada. Kita dah sebut dah hari itu. Kita ulang balik. 1, sengaja membatalkan puasa dalam bulan Ramadan tanpa uzur. Tengah-tengah ada puasa, rasa malas nak puasa, terus dia minum banyak. Orang lagu ni dia minum tu, dia dah minum tu kan, wajib dia imsak. Jangan teruskan minuman yang kedua, minuman ketiga, campur lagi makanan ni lagi. Tak boleh, pasal dia sudah melanggar peraturan Allah Azza wa Jalla. Wajib ketika itu. Cukuplah 1, tegur dia tu, dia dianggap berdosa. 2, imsak, wajib makan, wajib jangan makan, wajib jangan minum sampai maghrib, dan dia wajib qada nanti. Itu 1. Yang kedua, tidak berniat pada waktu malam di bulan Ramadan walaupun lupa. Kita dah sebutkan yang dikatakan malam itu bermula maghrib sampai fajar sadiq, punyalah panjangnya itu. Takkanlah tak berniat ataupun lupa berniat. Tambah lagi masyarakat kita lepas tarawih dan witir, kita ramai-ramai nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu pun lupa juga. Hang kena denda. Dendanya apa? Denda imsak. Imsaknya apa? Hang walaupun esok pagi
tak boleh makan, tak boleh minum, dan wajib qada di bulan lain daripada Ramadan. 3, bersahur. Dia bersahur kerana menyangka zan malam masih malam, yang sebenarnya fajar telah terbit. Kita dah sebutkan hari itu. Sebab dia sangkaan dia begitu, sebenarnya waktu itu masih malam. Mohon maaf, waktu itu sudah fajar, dia saja duk rasa masih malam. Memang betul-betul pun fajar dah masuk. Orang lagu ni tak boleh. Esok tengok lah, ni kah? Boleh ke terus makan? Tak boleh. Dia kena imsak. Ini ni imsak yang wajib ni. Dan hendaklah dia qada. Yang keempat, berbuka kerana menyangka zan telah masuk maghrib. Jaga-jaga hadirin. Pastikan betul-betul dengar radio juga, dengar azan juga. Satu lagi, tengok waktu imsak tu dalam jadual tu. Jangan jadi macam tahun lepas, kalau tak silap saya, ini satu negeri pakat dengar radio. Rupa-rupanya radio tu entah lagu mana, tak tahu, tersilap. Macam mana? Bungkuih habislah, maka dia qada balik yang buka puasa pada hari itu. Terus yang kelima, meyakini hari tersebut 30 Syaban, yang sebenarnya sudah masuk 1 Ramadan. Hari apa ni? Hari Syak. Yang keenam, terminum ayak kerana berlebih-lebihan ketika madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Dah kita banyak kali sebutnya, maksudnya banyak sangat dan berlebih-lebihan. Kalau tidak berlebih-lebihan, basuhan pertama tak mengapa, 2 tak mengapa, 3 tak mengapa, yang masuk dalam hidung maksud saya, ataupun mulut. Tapi yang keempat tak boleh dah, sebab itu bukan yang dituntut. Yang dituntut dalam syarak cuma tathlith, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Basuhan keempat, walaupun tak berlebih-lebihan airnya, walaupun tak sengaja, batal sebab ia tidak perlu. Dan mandi yang tidak sunat dan yang wajib. Mandi wajib tu kalau kita mandi dengan berlebih-lebihan air termasuk tidak mengapa. Yang tak bolehnya apa? Mandi wajib dengan cara menyelam. Itu dipanggil mubalaghah. Itu kalau menyelam dan masuk air dalam mulut, rongga-rongga, kita sebut al-manfath al-maftuh, rongga yang terbuka, itu hukumnya membatalkan puasa. Alhamdulillah. Mari kita lihat yang ke-32, muka surat 32. Ini yang saya sebut imsak tu ada 4 jenisnya itu. Mari kita lihat. Kalau yang kita sebutkan tadi itu wajib dia imsak, yang ini ada yang wajib, ada yang sunat. Baik, terus sahaja satu. Kalau imsak itu melibatkan menahan diri, muka surat 32, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Terbit fajar sadiq waktu subuh, terbenam matahari waktu maghrib. Subuh dengan maghrib, ruang masa tu, dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu, orang sebegini wajib imsak. Kenapa? Inilah dia definisi puasa. Sudah kita bicarakan, tidak perlu lagi. Yang kedua, baru tadi tu, yang tadi tu kita sebut ada berapa? Ada 6 tadi kan? Wajib imsak. Kenapa wajib imsak? Di bawahnya tu sebab denda. Sudah, mari kita lihat yang ketiga pula. Turuwul mani'. Turuwu al-mani', datang penghalang. Kenapa? Ketika sedang berpuasa, kanak-kanak jadi baligh. Kan tadi kan kanak-kanak wajib puasa tak? Dalam keadaan sekarang ni dia berpuasa, tiba-tiba baligh. Satu. Yang kedua, musafir tu wajib tak puasa? Tidak kan? Kalau berpuasa sah tak sah? Sebab itu dia bermusafir. Dia pun bermusafir, tapi nak jadi ceritanya tengah dia berpuasa, maka dia jadi bermukim sampai ke rumah dia. Lagu mana ni? Nombor 3. Orang yang sakit, kita sebut tadi sakit tak wajib puasa kan, tapi dia nak juga sakit, dia nak juga puasa sebab dia rasa boleh tahan. Masya Allah, tiba-tiba tengah dia berpuasa, yang sakit tadi sembuh elok, tak ada apa. Orang lagu ni 3 kategori ni apa dia? Kanak-kanak, dia walaupun tak baligh lagi, dia nak juga berpuasa. Tapi ketika dia berpuasa dia jadi baligh. Orang yang bermusafir bermukim, orang yang sakit jadi sembuh. Ketiga kategori ini wajib mereka meneruskan puasanya tadi. Sebab dah tak ada lagi dah kanak-kanak, dah masuk ke ruang, masuk apa ni?
masuk ke dalam dunia mukallaf, iaitu dunia wajib. Orang yang sakit tadi memang asalnya tak wajib berpuasa, tetapi ketika dia sembuh jadi wajib berpuasa. Sama juga orang yang memusafir, asalnya tidak wajib berpuasa, ketika dia bermukim sudah wajib berpuasa, maka ini dipanggil beralih daripada keadaan tidak wajib puasa kepada wajib puasa. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib dia imsak. Tapi kalau dia tidak berpuasa, kes kita tiga ni kanak-kanak berpuasa, tapi tengah puasa baligh kan. Orang bermusafir berpuasa kan, kemudian jadi mukim. Orang yang sakit kan berpuasa jadi sembuh. Kalau mereka tak puasa, kanak-kanak tak puasa, tengah tak puasa tu tiba-tiba jadi baligh, sunat imsak. Tadi wajib imsak. Sama juga orang yang bermusafir tak puasa pun, tapi bila dah sampai ke mukim, tempat mukim, tempat rumah dia, imsaklah, sunat bukannya wajib. Kemudian orang yang sakit sembuh alhamdulillah, sunat tak payah makan dululah. Bila? Nanti sama dengan orang yang buka puasa ketika maghrib. Jadi ada kategori yang sunat, ada kategori yang wajib. Mari kita lihat satu lagi, zawalul mani'. Zawalu al-mani', terangkat penghalang itu. Contoh, orang kafir masuk Islam. Dulu kafir kan, dia tak puasa pun, kemudian masuk Islam. Maka terangkat penghalang. Dulu kan dia tak boleh puasa kerana dia kafir. Yang kedua, orang yang gila jadi sembuh. Gila dulu tak boleh puasa kan, dia sembuh. Kemudian orang yang haid ataupun nifas menjadi suci. Ketika ini sunat dia imsak. Orang kafir mau masuk Islam, pukul apa dia masuk Islam? Pukul 3. Buka puasa pukul 7. Sunat dia imsak 7 berapa jam? 4 jam gitu ya. Sama juga orang gila sembuh, nak makan boleh kah? Boleh, tapi dia sunat kalau dia tak makan, tak minum. Sama juga orang haid ataupun nifas. Masya-Allah, ni adik ni katalah mengalami haid pukul 5. Tengok suci elok, tak ada apa, memang sudah dipastikan, kita dah bagi tahu cara-cara nak mengetahuinya ya. Pukul 6 dia memang, pukul 5 memang pasti dah suci. Lagu mana? Tinggal 2 jam lagi ni, boleh makan tak? Boleh Tapi sunat kalau dia imsak. Alhamdulillah hadirin. Mari kita lihat yang terakhir untuk kita bincangkan. Untuk kedua yang terakhir. Baik, mari kita lihat begini. Tanggungjawab jika tidak berpuasa, muka surat 33. Sama-sama ada 4. Orang yang tak berpuasa tadi tu ada 4 keadaan nanti dia kena buat. 1, qada tanpa fidyah. Apa maksud qada? Dia menggantikan puasa Ramadan tu qada. Bila qadanya? Lain daripada Ramadan. Jangan dibuat pada hari-hari yang haram untuk berpuasa. Sudah kita sebutkan antaranya yang 5 tu. 2 hari raya, Aidil Fitri dengan Aidil Adha, tambah lagi 3 hari tasyriq. Apa di hari tasyriq? Iaitu hari 11, 12 dan 13 Dhul Hijjah. Kemudian ditambah ulama 2 lagi, iaitu separuh kedua selepas Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu kan separuhnya tu sudah kita bincangkan, kecuali yang tertentu. Kemudian yang ke hari-hari Syak itu. Tapi untuk qada dibolehkan. Untuk selepas 15 tadi kan, untuk qada dibolehkan, dan untuk Syak pun dibolehkan. Tetapi qada untuk 5 hari yang kita sebutkan tadi tu, yang ni tidak boleh. Apa dia tadi? 2 hari puasa, 2 hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan 3 hari tasyriq. Tu qada tu tak boleh. Hatta qada Ramadan pun tidak boleh juga. Mari kita lihat. 1, dia qada tanpa fidyah ya. Maksudnya qada tak payah bagi berai, macam kita cerita hari tu. Sakit tapi ada harapan yang sembuh. Dia sakit, contohnya sakit gigi, tak puasa, tak apa. Nanti dia qada saja, tak payah bayar fidyah. 2, haid dan nifas. 3, orang yang bermusafir. 4, orang yang terlalu lapar dan terlalu dahaga yang boleh membahayakan dirinya.
5. Hamil, menyusu ataupun menyusu takut mudarat diri sendiri sahaja atau diri sendiri dan janin anak. Begini ya, ada perempuan yang dia mengandung, satu kategori. Ada perempuan yang kerjanya dia mengambil upah menyusukan anak, sama ada anak dia sendiri tak payah ambil upah lah, ataupun anak lain. Dia ada dua kategori berbeza ni. Baik, orang yang mengandung, kalau dia risau dirinya, kenapa tak puasa Kak Ajah, itulah saya rasa saya ni letih lah, tak kuat lah, sayanya tu. Orang sebegini qada saja, tak perlu fidyah. Atau dia risau dirinya dan risau anaknya. Tengok ya, merisau dirinya dan anaknya. Orang sebegini qada sahaja. Tapi kalau hanya risau anaknya sahaja, maksudnya orang lain. Siapa dia orang lain? Anak dia ni lah kira ni. Dia mengandung. Kenapa Kak Jah? Saya risaulah, takut anak saya ni tak cukup zat. Saya okey je. Sebegini sudah melibatkan hanya orang lain. Kak Ajah ni nanti akan qada dan fidyah. Kaedahnya mudah. Kalau melibatkan orang lain sahaja, itu fidyah. Kalau melibatkan dirinya dan orang lain, itu tak kena fidyah. Contohnya, kan tadi, kenapa tak puasa Kak Ajah? Saya risau pada anak saya dan saya risau pada diri saya. Itu tidak perlu fidyah, qada sahaja. Kalau hanya melibatkan orang lain, itu adalah qada dan fidyah. Boleh difahami ni? Sama juga yang menyusukan ni tadi. Yang menyusukan ini, dia risau pada dirinya. Lalu dia pun buka puasa, qada sahaja. Dia risau dirinya dan anak yang disusukannya ni, baby yang disusukannya ni, qada sahaja. Tapi kalau dia risau hanya baby ni ataupun anaknya, maka qada dan fidyah. Boleh hadirin? Kaedahnya apa? Kalau hanya orang lain, itu tambah dua, fidyah dan qada. Baik. Yang kedua, tak qada jumpa Ramadan seterusnya. Dia tak qada pada tahun, dia tak qada tahun 2019. Ini dah 2020 ni. Ni dalam 2 hari lagi ni, kalau dia tak qada masuk 2020, maka dia kena qada dan fidyah. Tapi kalau tidak, dia hanya qada sahaja. Boleh ya? Mari kita lihat yang ketiga. Kita yang keberapa ni? Yang kelima, maafkan saya, yang kelima. Ini untuk qada saja, tak ada fidyah. Yang keenam, melakukan perkara yang membatalkan puasa. Antara yang membatalkan puasa, pengsan, mabuk, pitam sepanjang hari. Batal tu kan? Maka hendaklah dia qada sahaja. Yang ketujuh, tidak berniat malam Ramadan ikut mazhab Asy-Syafi'i. Dan 5 perkara perlu imsak yang kita sebut 6 tadi kan. Salah satunya tidak berniat. Buat juga yang 6 tadi itu, maka hendaklah dia wajib imsak. Batal puasanya, dia wajib imsak. Baik, dalam kitab lain ada tambahan hadirin. 1, sengaja membatalkan puasa saja-saja. Tengah dia berpuasa, dia batalkan puasa. Orang ni tadi dahlah wajib imsak dan dia kena wajib qada sahaja. Yang ke-9, murtad, kembali kepada Islam. Kenapa dia kena qada? Sebab dia kan asalnya Islam, kemudian dia murtad, masuk Islam balik. Kan dulu pernah Islam. Beza dengan orang kafir yang tak pernah Islam lalu masuk Islam, tak perlu qada. Baik. Sekarang kita lihat kategori yang kedua, qada dan fidyah. Orang yang hamil ataupun menyusukan takut mudarat orang lain sahaja, janin ataupun anaknya sahaja. Sudah saya sebutkan tadi panjang lebar. Dan yang kedua, tak qada jumpa Ramadan seterusnya. Yang tadi saya sudah bicarakan juga. Baik, ini fidyah tanpa qada. Yang kategori yang ketiga, sakit tidak ada harapan sembuh. Orang tua yang paralyzed contohnya, hendaklah dia bayar fidyah. Nak qada memang dah tak boleh, dah tak larat. Kemudian terlalu tua sangat-sangat.
yang terakhir tidak fidyah dan tidak qada. Orang gila yang tidak sengaja. Kalau dia gila sengaja, dia makan ubat apa tak tahu, lebih pil overdose saja dia buat, maka dia jadi gila. Orang ini kena qada nanti. Baik, hadirin, selesailah kita punya huraian untuk muka surat yang ke-33 untuk denda jima pada waktu siang Ramadan. Yang ini ada sedikit perincian. Untuk lebih baik kita akan bicarakan esok hari sehingga ke tajuk yang terakhir dengan izin Allah, iaitu cara mengira fidyah. Dan kita akan ambil kesempatan esok hari untuk menjawab beberapa soalan yang tak terjawab. Mungkin ada dalam setengah jam yang berbaki esok hari. InsyaAllah esok hari kita akan bersiaran 1 jam setengah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita khatamkan kitab ini sama-sama insyaAllah. Berjumpa kembali esok hari mudah-mudahan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.